Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua. So hari ni cikgu nak explain tentang ini, salah satu subtopik dalam bab 10 tingkatan 4. Okay, kalau awak nak check nanti awak boleh tengok subtopik 10.7. Cerita tentang sistem limfa. Okay, so dalam sistem limfa ni kan, there are lots of things that you need to know. Okay, benda tu awak boleh tengok dekat bahagian bawah ni. Dia ada lagi tambahan dekat bahagian-bahagian bawah ni. Cuma cikgu perlukan bantuan daripada awak semua untuk komen dekat ruangan chat. Just in case if you have any problem on topik ini. So that cikgu tahu next video cikgu nak kena buat explanation on apa. Okay. So untuk hari ni cikgu akan just fokus kepada ini sahaja dulu. Pembentukan benda-benda show. Okidoki? Okidoki. Alright. So, bila bercerita tentang sistem limfa kan, cikgu suka nak gunakan diagram ni tau, for you to understand the formation of interstitial fluid. Okay, cikgu cerita dulu tentang apa yang berlaku awal-awal. So by right, awak dah tahu darah kita, okay, darah, bila cikgu sebut darah, awak kena automatically letak dalam kepala darah ataupun blood. Okay, dia terdiri daripada dua komponen. Okay, so this one cikgu tak nak cerita sebab assuming that all of you yang tengah tengok sekarang ni dah tahu. Okay, so bila cikgu cakap terbahagi kepada dua, it means that dia ada percentage untuk blood plasma, plasma darah. Okay, yang kedua adalah komponen sel. Okay, apa yang ada dekat bahagian bawah ni, dia ada APIB. APIB tu apa? Siapa belajar dengan cikgu dia tahulah kan. Ada air, ada ion, ada plasma protein, ada bahan terlarut, ada bahan kimia. Bahan kimia tu macam hormon. Kalau bahan terlarut tu macam nutrient. Okay, what about component cell? Component cell kita ada EPL. So EPL adalah erythrocyte, and then kita ada platelet, and the last one adalah leukocyte. Okay? Alright. So assuming that you already know darah ni apa komponen dia. So bayangan dia adalah darah tu dia dia mengalir dekat dalam kita punya salur arteri. So by right awak tahu juga salur arteri kita ni dia punya size of lumen dia kecil. It means that pressure tinggi. Betul? Okay. So pressure dah tinggi dah dekat dalam arteri. So sekarang ni darah ni daripada arteri diorang mesti kena pergi ke diorang punya RNR. RNR diorang adalah yang tengah ni. So tengah ni nama apa Komen nanti kat ruangan chat. Cikgu letak label sebagai X. Okay, so X itu apa? Okay, alright. Okay, so bila mana darah yang bertekanan tinggi dekat dalam arteri tu dia nak masuk ke dalam X ni. Okay, X ini. Cikgu bagi tahu teruslah kan. Nanti awak stop video tu tadi. Lepas awak komen. Lepas tu baru awak validate your answer with me. So, struktur ini nama dia adalah blood capillaries ataupun kapilari darah. Yang mana kapilari darah adalah tempat di mana proses pertukaran bahan akan berlaku. Okay? Alright. So, kisah dia adalah again, dekat sini pressure dia tinggi. So, bila dia nak masuk ke dalam kapilari darah melalui arteriole kat sini, saiz arteriole ni dia sangat kecil. Sangat kecil. Aduh, kecil lah cikgu. Saya yang ni pun berbadan besar. Macam mana? So kalau dia ni pun berbadan besar kan, nak lalu ni confirm tak muat. Betul? So, kisah dia adalah darah yang nak masuk ke dalam kapilari darah ni, okay, ada sesetengah komponen darah yang akan terturas keluar. Dia akan filtered out. Why? Kenapa dia boleh terkeluar adalah disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Okey, macam mana tekanan darah ni boleh jadi tinggi dekat sini? Disebabkan satu, darah dari salur arteri sememangnya bertekanan tinggi. Nombor dua adalah saiz arteriole dan diameter size. Okey, diameter arteriole adalah lebih kecil menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Okay, so awak bayangkan awak macam tengah merentas desa lah. Awak nak lalu satu jalan yang kecil. Apa jadi? Semua orang berebut-rebut kan. Tolak sana, tolak sini. So that's why lah
ada setengah komponen darah yang akan terkeluar daripada kita punya salur darah dekat area kapilari darah ni juga. Okay, so bila terkeluar, jangan takut pula, cikgu terkeluar bleeding ke? Dia bukan bleeding. Bila dia terkeluar, dia akan masuk dekat satu taman. Dia terkeluar, dia masuk kat dalam satu taman, satu kawasan. Yang mana dekat kawasan tersebut, terdapat sel badan kita. Ni sel badan kita lah ni. Ni sel badan, body cell. Okay? So, kan tadi cikgu cakap kan, darah ni semua dia akan terturas keluar, pergi ke taman. So, apa nama taman kita ni? Nama taman kita tu adalah, nama taman kita apa? Taman kita apa? Komen dulu. Lepas tu, baru tengok apa cikgu cakap. Taman kita ni nama dia adalah ruangan intrasel. Ruangan intrasel. Ataupun English dia adalah intracellular spaces. Okay? Intracellular spaces. Okay, alright. So, apa yang berlaku cikgu? Okay, bila mana sesetengah komponen darah yang terkeluar dan pergi ke taman tadi tu. Taman tu adalah ini, ruangan intrasel yang mana terdiri daripada sel-sel badan. Maka, bahan-bahan tersebut mulalah melakukan proses pertukaran bahan. So, dia bukanlah keluar saja-saja. Contoh cikgu ambil siapa antara bahan yang akan terkeluar tu cikgu? Antaranya adalah air. Okay. So, air dah terkeluar. Contoh ini adalah air kan. So, cikgu zoom. Ingat lagi tak belajar dalam bab 3. Okay. Air, molekul air ni dia akan meresap masuk ke dalam sel badan. Betul? Secara apa? Secara osmosis. Bijak. Okay. Cikgu, air je ke yang ada cikgu? Air tak ada kawan ke? Ada. Bukan setakat air sahaja. Contoh lain cikgu ambil apa cuba awak cek sendiri. Cikgu bagi lagi satu. Yang penting adalah cikgu nak ambil, cikgu nak point out siapa cikgu nak point out. Ada satu ni, dia di bawah komponen sel. Nama dia adalah leukosit. Leukosit pun akan terkeluar juga. Leukosit tu apa benda? Leukosit tu adalah sel darah putih. Macam tu. Okay? Alright. So, alright, bayangkanlah dia ni bermata-mata, ada ramai kat situ kan. Okay, so beramai-ramai lah komponen-komponen sel ni dia terkeluar dekat taman kita ni. Taman apa? Taman ruangan intrasel, intracellular spaces. Okay, so bila dia dah terkeluar, tadi cikgu cakap apa? Berlakulah proses pertukaran bahan di antara sel badan dan juga plasma darah yang terkeluar tadi. Okay. Cikgu, adakah semua darah akan terkeluar cikgu? Ada tak yang stay dekat dalam ni, kapilari darah ke kosong? Okay, jawapan dia ada. Cuba teka lagi. Komen dekat ruangan bawah tu. Pause kejap video cikgu. Komen. Komen cepat. Cikgu tunggu ni. 3, 2, 1. Sebab tak nampak awak kan. Cikgu assume awak betul-betul lah komen. Okay, so soalan suka tanya. Namakan 3 komponen. Namakan 3 komponen. 3 komponen darah yang tak berjaya keluar. Tak berjaya keluar 3 komponen darah yang stay kat dalam. Dia tak tertolak keluar pun. So, kan awak bayangkan macam kalau orang kena bully tu kan. Sesiapa yang kecil-kecil tu semua kena tendang keluar. Siapa yang badan besar je duduk kat dalam ni. So, siapa 3 komponen yang berbadan besar? Dia adalah ini. Saya teka nama dia ni apa? Nampak senyum-senyum tu siapa tu? Itulah erythrocyte. So, erythrocyte 1. Kemudian siapa lagi? Fikir jap. Yang kedua adalah kita ada platelet. Platelet. Okay. Platelet pun sama. Platelet pun akan stay dekat dalam kapilari darah. Okay. Lagi. Apa lagi satu cikgu ambil warna pink lah. Okay. Dia adalah plasma protein. So, plasma protein pun tak terkeluar juga. Okay. Alright. So, apa reason diorang ni tak terkeluar cikgu? Diorang ni ada privilege ke? Diorang ni bangsawan ke? Bukan. Tapi sebab diorang ni berbadan besar. So, disebabkan oleh diorang berbadan besar, maka tak muat nak terkeluar daripada kita punya kapilari darah. Okay, so diorang pun stay kat dalam ni. Tapi masih lagi lah melakukan proses pertukaran bahan. Okay, alright.
So, sekarang ni dah tahu siapa yang terkeluar, siapa yang masuk. Kemudian, cikgu nak pergi kepada, so cikgu, bendali tisu ni apa? Okay, dengar cikgu cakap. Once bila ada komponen darah yang terkeluar daripada kita punya salur darah pergi ke ruangan intrasel aka taman ni, automatically nama diorang adalah bendalir tisu ataupun interstitial fluid, ataupun awak akan jumpa nama lain macam tissue fluid ataupun bendalir tisu bendalir intestis. Semua tu adalah benda yang sama. Okay? Alright. So, itulah kisah tentang pembentukan bendalir tisu. Okay tak? Sampai situ faham tak? Okay, kalau faham, nanti komen faham dekat bahagian bawah. Kalau tak faham, mungkin boleh beritahu cikgu lah. Nanti cikgu cuba bantu ya. Okay? So, always have fun belajar. Itu sahaja pesanan daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.